Bersama Ramli Awang Mursyid dan Fauziah Syahri, kita bagi tepukan kepada kedua-duanya. Adakah itu tepukan yang paling gemuruh anda boleh berikan kepada mereka? Kita berikan tepukan kepada Fauziah Syahri dan Ramli Awang Mursyid. Okey, selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Di sepanjang Pesta Buku ini hanya esok saja berbaki tinggal. 20% diberikan tawaran harga kepada semua buku di ITBM. Hari ini kita di dalam rancangan Sofa Putih ini berbicara tentang apakah wajar novel popular yang laris di pasaran itu dianggap tidak mewakili pemikiran budaya tinggi. Anda setuju dengan tajuk ini? Siapa setuju angkat tangan? Siapa tak setuju angkat tangan? Siapa tak angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang tak akan angkat tangan walaupun saya tanya angkat tangan atau tidak? Tengok ini realitinya bila kita mengajak. Okey, rancangan ini adalah Sofa Putih kerana saya nak mengajak tuan-tuan mewarnakan Sofa Putih ini bersama. Bila Fauziah dan Ramli bangun, kita tengok warna apa yang tinggal. Itu sebab diberikan nama Sofa Putih. Dia tidak ada struktur yang khusus lah. Sama lah macam Tom Biro segala lebih kurang kan. Okey, jadi kedua-dua penulis ini sudah pun membawa dampaknya sendiri. Sengaja saya memulakan dengan soalan sebab saya meyakini apabila kita mendekati sesebuah buku, tak kira buku apa pun, apabila kita engage dengan active reading, sesungguhnya di sepanjang proses pembacaan itu kita punya pencerapan akan lebih kuat. Sama juga macam bual bicara ini. Kalau tuan-tuan boleh tampilkan dulu dengan 10 soalan misalnya, di sepanjang perbincangan ini, soalan-soalan itu akan terjawab atau tidak, itu akan mengukuhkan lagi kefahaman anda. Jadi kalau menonton bual bicara baik, kalau membaca buku baik, dapat saja naskah buku itu, tanya dulu soalan tentang tajuk buku itu. Jadi pengalaman pembacaan anda akan lebih luar biasa. Sama juga bila baca buku Fauziah Syahri, baca buku Ramli Awang Mursyid, tanya dulu soalan. Bahkan kalau anda membaca ramai penulis, anda boleh melakukan perbandingan pula. Di mana kuatnya Ramli, di mana kuatnya Fauziah dan di mana lemahnya mereka. Mungkin itu akan menjadi satu pengalaman pembacaan yang lebih kaya insya-Allah. Jadi bersama kedua-dua penulis ini kita akan berbicara tentang novel popular yang laris itu dilabelkan sebagai tidak mewakili budaya tinggi. Saya berbalik kepada soalan yang pertama tu mungkin dengan Fauziah dulu. Fauziah dengan saya siapa tua Saya nak panggil kak ke nak panggil adik ke saya tak pasti. Saya panggil Fauziah tak apa ya. Walaupun saya tua dah tahu, nampak macam muda. Tapi sebenarnya saya dah tua. Saya dengan Ramli lebih kurang seangkatan. Saya dah tua. Betul lah. Okey, muda tua daripada saya lah. Okey, tak apa Kak Fauziah. Makna nampak muda. Okey, budaya tinggi dulu. Kalau kita bercakap soal budaya tinggi, tadi soalannya itu, yang kata budaya tinggi itu siapa? Mana rupa budaya tinggi ni dari kacamata Fauziah Syahri, seorang penulis? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih jemput saya ke Sofa Putih. Ya. Sekali lalu bila saya lihat judul tu pemikiran budaya tinggi ni, saya melihat bagaikan mereka ni golongan-golongan intelek. Okey. Bukannya golongan yang sederhana. Okey. Dia macam golongan profesional lah. Okey. Saya fikir begitulah. Jadi bersetujukah dengan tajuk itu? Saya tak tidak mewakili. Ya. Maknanya buku Ombak Rindu tu tidak dibaca oleh golongan profesional. Kalau begitulah maksud. Itu yang saya tidak setuju tu. Okey. Saya tak setuju dengan tajuk ni, tapi saya bersetuju ia dibincangkan. Okey. Sebab bagi saya kalau okey, Ombak Rindu tu popular kan. Okey, kalau ia tidak mewakili pemikiran budaya tinggi, kenapa pelajar-pelajar kewartawanan, perundangan, malah pensyarah dari UUM pun jumpa saya untuk mengkaji tentang Ombak Rindu tu. Okey. Dan yang saya lihat mereka tergolong, mereka pelajar, mereka bukan profesional. No. Pensyarah universiti pun ada sama. Selain daripada pensyarah, ada peguam, ada akauntan yang membaca? Peguam ada. Okey. Akan FB saya, sentiasa online dengan saya. Okey. Peguam, manager bank, so Okey. baca buku saya. Okey. Dan mereka juga baca daripada buku yang saya terbitkan juga. Okey. Jadi Jadi itu menjawab bahawa sebenarnya Ombak Rindu mewakili pemikiran budaya tinggi. mungkin. Ya. Abang Ram, Ya. budaya tinggi itu apa? Assalamualaikum. Terlebih dahulu, terima kasih. Mesti ada mukadimahnya. Dan ingin saya tekankan, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya ada kelab RAM. Saya ada pembaca semua. Dan saya agak pertama kali siapa yang melontarkan pemikiran tinggi ini. Sebab saya masih ingat lagi pada pertengahan tahun 2000 itu, 2000 sebelum tahun ini, Okey. apabila novel-novel popular semakin laris di pasaran,
maka muncullah orang-orang yang berpikiran tinggi ini menuduh kita adalah picisan. Saya kata tak apalah, mungkin pemikiran tinggi ini tak ramai sangat, tapi anak diorang pun ada juga. Yang lain pun ada juga. Saya tak kisahlah di mana saya diletakkan. Dan apabila bagaikan putri diulas sebagai oleh seorang profesor dengan ulasan-ulasan kritikan tinggi, dan apabila seseorang yang bergelar profesor itu bercakap mengenai bagaikan putri Sunan, saya menganggap itu berpikiran tinggi lah. Kemudian saya melontarkan satu soalan kepada beliau, dan soalan itu agak terkeluar daripada kotak fikiran beliau sendiri. Saya tanya, Tuan, dari KLIA ke Jepun, berapa jam penerbangan? Dia tak boleh fikir. Oh, saya tak tahu. Saya kata 6 jam. Jadi Allah telah memperuntukkan ilmu-ilmu itu. Jadi kalau ilmu yang di bawah, jangan dipandang tak penting. Kalau ilmu yang di atas, semestinya penting, tapi yang tinggi itu bermula dari bawah. Itu ulasan pertama saya. Jadi kalau itu ulasan pertama, justifikasi yang cuba Ramli bawakan menganggap bahawa novel pop ini adalah building blocks yang pertama sebelum mereka graduate kepada. Tapi kita belum define, kita belum memberikan definisi lagi pemikiran budaya tinggi itu apa, sebagaimana, apa dampaknya. Kalau orang itu berbudaya tinggi, mana rupa orangnya? Okeylah, kalau bagi saya orang-orang yang berpikiran tinggi ini adalah golongan-golongan yang seperti saya kata tadi, profesor, pengkritik-pengkritik yang berstatus doktor, dan juga mereka yang telah lama aktif dan menggelar diri mereka orang sastra. Jadi itu bagi saya pemikiran-pemikiran tinggi. Jadi kita tidaklah, kita bertiga di sini tidak. Kita ada kategori lah. Saya bukan profesor dan saya tidak. Bagi saya kita ada nak diperhalusi pemikiran tinggi itu bermacam-macam. Contohnya sekarang generasi Y. Bagi saya, anak saya berpikiran tinggi daripada saya untuk dalam bidang internet, dalam bidang Facebook. Saya tak ada Facebook, Tuan. Lagi saya pening kepala kalau masuk Facebook. Ramli Awam Mursyid tak perlu Facebook sebab dia dah ada Ram FC. Alhamdulillah, terima kasih. Menulis bagi pihak. Ini Alhamdulillah. Bagi pihak ni. Semoga Allah merahmati mereka. Okey, kepada Fauziah ya, bercakap kembali tentang tajuk ini. Saya tak pasti siapa yang menggagaskan tajuk ini. Ini mestilah orang-orang ITBM ni nak mengusik agaknya. Saya cuma diminta untuk memoderatkannya saja, membincangkannya saja. Mengapa agaknya timbul topik ini? Kenapa ada pandangan bahawa novel pop ini adakah sengaja pemikiran nakal, ataupun tadi Abang Ramli ada menggambarkan sedikit ya tentang strata pemikiran ini, profesor atas ini dan memandang rendah. Saya tertarik Abang Ramli menyebut bahawa kalaupun pemikiran itu rendah, jangan diambil ringan kerana akhirnya itulah building blocknya yang kemudian akan tinggi. Tetapi pada peringkat awal, kenapa timbulnya polemik pemikiran tinggi, pemikiran rendah di dalam novel popular ni, Fauziah? Kenapa timbul? Apa yang dibimbangi di sebalik? Yang menatijahkan? Ataupun tiba-tiba saja seronok-seronok orang timbulkan saja? Saya tak tahulah kata. Nak kata mereka ini cemburu. Tak tahulah. Tapi bagi saya, kita tak yang perlu... terlintas pertama mereka cemburu ya. Itu yang lintasan. Yang sekali pandang saya kata, dia orang ni cemburu dengan apa yang kita dah ada ke, cemburu dengan jualan novel kita puluh-puluh ribu ke, apa yang nak dikisahkan. Sebab bagi saya popular ni dia ada lingkungan-lingkungan yang tertentu. Kalau kita buat jahat pun kita boleh jadi popular juga. Kalau novel tu difilmkan popular juga. Tapi kalau novel tu cuma jual 2-3 ribu tapi dapat anugerah, popular juga. Jadi bagi saya tak perlu kita nak mempertikaikan atau melabelkan. Sebab bagi saya pemikiran budaya tinggi ni dia macam 2 ibu jari yang mewakili 10 jari kita. 8 jari tu mereka yang sederhana sebab tak ramai yang mereka berkedudukan tinggi di negara kita ni. Kebanyakan semua orang golongan yang sederhana. Jadi kenapa kita mesti nak memandang rendah apa yang telah mereka hasilkan tu? Sebab kita kena bekerjasama. Kalau you 2 ibu jari, you nak ego, you nak cemburu,
you tak boleh naik juga sebab mereka Jadi yang kata di bawah kuncinya tu cemburu. Orang-orang berfikiran tinggi ini cemburu dengan populariti sekali novel. sekali pintas saya cakap terus terang ya, bagi saya mereka cemburu, ego, Okey. tak nak bersyukur dengan apa yang ada. Kita setiap manusia ni ada dia punya kelebihan masing-masing. Saya rasa kita kena define dulu. Ramli dan juga Fauziah kena bantu saya di sini. Dia harus kita lakukan perbandingan novel pop dengan novel sastra. Cirikan kedua-duanya. Novel pop ini macam mana, novel sastra ni macam mana. Dengan itu kita akan tahu siapa khalayak yang membacanya, sama ada pemikirannya tinggi atau rendah. Dia begini ya, Syed saya menambah pada tahun 90-an Tun Dr. Mahathir pernah mengatakan generasi kita agak tidak galak untuk membaca. Kemudian apabila beralih ke abad baru, generasi yang baru ni suka membaca. Jadi macam saya muncul dari awal 90-an dan saya merasai ketidaklakuan novel-novel itu. Dan saya berusaha dalam 10 juta jam, 12 tahun. Dalam penulisan novel saja saya seusia dengan Ala 21, 17 tahun. Tapi dalam dunia penulisan, termasuklah skrip drama radio, teater, saya dah 27 tahun. Dan apabila fenomena ini berlaku, di mana adanya pesta buku, generasi yang lama ini agak kurang membaca, generasi baru ni semakin rancak membaca, maka seperti kata Fauziah tadi, maka muncullah ada pergeseran di sana. Tiba-tiba, saya tak ingat tahun berapa, 2005, tiba-tiba ada seminar membincangkan novel-novel popular, novel-novel. Sedangkan kalau saya rujuk kepada Ahmad Patria, dia kata sastra satu saja. Apabila kita lisan itu kita terjemahkan dalam bentuk tulisan, itulah sastra. Ada penceritaan apa semua. Sebab kalau saya menulis, saya akan contohlah kalau watak Sunan dia belayar, tengok matahari, petang cukup. Tapi kalau orang dulu-dulu dia menjelaskan pawana petang itu dengan berjela-jela. Jadi sekarang ni dah fast cut tau. Kalau kita tengok pun filem-filem Hollywood apa semua, kita fast cut. Sebab saya menulis berkonsepkan filem dan drama. Maksudnya saya tak suka berwenang-wenang dalam satu chapter apa semua. Saya suka saya punya plot dia bergerak dengan cepat. Jadi saya ingat saya lah tahun 2005 muncullah pemikiran tinggi ini. Saya pun waktu itu saya terpinga-pinga. Saya pening kepala. Kenapa ada macam begini? Tapi yang mencetuskan polemik ini adalah orang-orang yang menganggap mereka ini sastra tegar lah. Jadi pada kacamata Ramli Awang Mursyid tak ada beza bagi antara saya tak ada beza. Novel popular dengan novel sastra. Saya merujuk kepada Ahmad Patria. Dia kata tak ada beza. Dia kata semua mana satu popular. Kalau kita tengok di barat pun mana ada kelas-kelas macam begini. Dia terus saja ini sastra apa semua. Tapi ialah rezeki masing-masing kan. Tapi rezeki itu kalau tidak ada doa, tak ada usaha, kita tak sampai ke tahap hari ini. Saya ada kawan juga setahap dengan saya. Apabila orang berkata kenapa you punya plot lambat, dia punya spark tu lambat naik. Dia jawab popular juga, macam kita juga. Dia punya ni. Dia kata itu style saya. Tapi kalau saya ditegur gitu, okey, saya akan ambil perhatian. Sebab bagi saya penulisan novel sekarang adalah perniagaan. So bagi saya pembaca sentiasa betul. Tapi untuk melayani semua pembaca saya tak mampu. Tapi saya akan ambil perhatian dan cuba ikut komersial punya konsep. Ada soalan susulan di situ. Tapi saya nak berbalik soalan yang sama. Kita kotakkan dulu. Apakah ada beza? Kalau ikut saudara Ramli tak ada beza. Sastra tinggi dengan novel popular ni sama saja. Saya setuju dengan apa yang Ramli katakan tu. Dia penulisan tu kita kena kreatif. Zaman sekarang orang dah berubah. Zaman sekarang ni dia orang tak suka bahasa-bahasa yang merewang-rewang. Dia suka benda yang fakta, benda yang cepat, bergerak seperti kata Ramli tadi. Tapi orang-orang yang mereka kata mereka adalah sastra tegar ni, dia
bahasa dia lain sikit. Tapi bagi saya Mereka tidak perlu, mereka tidak lagi relevan. Masih lagi kekal dengan begitu. Okey. Tapi bagi saya penulisan tu adalah yang penting adalah komunikasi apa yang kita hasilkan dengan para pembaca kita. Okey. Kalau para pembaca kita yang majoritinya bukanlah belajar sastra, tiba-tiba nak membaca novel yang agak sastra, tegar tu, dia kata pinga-pinga, macam tak seronok. Adakah penghasilan novel itu disasarkan kepada mereka yang beraliran sastra? Tidak, bukan? Ia terbuka kepada pasaran. Itu saya tidak pastilah. Kerana kita tadi pun menyatakan profesional membaca. Profesional bukan aliran sastra. Mungkin itu juga saya tak tahu dia punya tu, tapi bagi saya penulisan tu kena kreatif. Okey. Kita melayani. Ada soalan yang menyusul selepas apa yang saudara Ramli sebut tu, sealiran dengan apa yang Fauziah sebutkan. Kita melayani tahap pemikiran yang ada. Jadi tak timbul soal tinggi atau rendah, selagi itu boleh dijual, maka itulah yang kita hasilkan. Itu premisnya. Tapi dalam masa yang sama, kalau betul-betul nak yang laris ke, bagus ke, kita kena selaitkanlah isi, kena selaitkan pengajaran. Jadi dia biarkan dalam satu novel tu cukup rencah. Tidak semestinya bila kita kata popular, ia tak ada isi. Kita perlu ada. Isi memang akan ada. Bahkan novel lucah pun ada isinya. Tapi soal ilmunya tinggi atau rendah, itu yang kita bicarakan. Masalahnya bila ada orang yang melabelkan, dia membantutkan pemikiran yang membaca, yang telah diwawarkan, yang telah disogok tu. Sebab dia kata, picisan lah, tak perlu baca lah. Tapi kita ambil neraca dari sisi pengkritik. Boleh ya? Satu, kita telah mendengar bahawa pandangan kita layanilah kehendak pembaca. Mereka nak ni, kita tulis. Ini yang mereka nak. Tapi ada tadi rasa tanggungjawab, ingin memberikan inti. Dan di peringkat awal, Abang Ramli menyatakan bahawa ini building block. Ini blok yang pertama, kita harus graduate. Tetapi bila graduate, mungkin dari segi komersialnya sudah tidak lagi menarik seperti mana building block yang pertama ni. Kerana kita tahu, membaca bahan-bahan yang sensasi itu pastilah lebih ramai pembelinya. Kalau kita ambil dari kacamata pengkritik, yang menganggap kualiti dari segi penulisan, bagaimana Ramli baik, Fauziah baik melihat aspek bahan karya yang menang di dalam sayembara misalnya, dianggap inilah kualiti, tetapi mereka tidak semestinya popular, dan yang menilai itu adalah, adakah kita abaikan bahawa benarlah mereka ini mewakili segmen yang sudah kuno, dinosaur, tak penting lagi ini, sastrawan negara ini bukunya tidak akan relevan, ya, abaikan saja kerana mereka tidak menjawab pemikiran yang popular ni. Ya Tuan, orang mengkategorikan saya sebagai popular, tapi ingin saya tegaskan, saya pernah menang Sako, nombor 2, peringkat nasional. Sastra Sabah 4 kali saya sapu. Kemudian apa lagi ya, Yayasan Buku Negara, saya sapu juga. Adalah rezeki sana, tapi saya masih menitik beratkan kepada pembaca-pembaca, apa kehendak pembaca. Kalau kita menang anugerah pun, kalau buku saya tak laku, nak buat apa? Sebab itu saya berani option daripada RTM, sebab saya mengandaikan, menyandarkan bahawa rezeki saya letakkan kepada penulisan novel. Yang penting saya doa dan saya berusaha. Jadi soalan saya, apa lagi mau? Saya dah masuk kategori sastra, saya dah masuk populariti, saya dah menyelongkar apa semua, dan saya tak pernah respon apapun kritikan-kritikan yang pedas. Kalau saya respon pun insyaAllah saya perbaiki. Jadi soalan saya, apa lagi mau? Mari kita duduk dalam arena ini, kita duduk dalam lapangan ini, rezeki Allah luas. Mari kita sama-sama berkayu. Jadi jangan kita meletakkan sesuatu polemik itu untuk menghalalkan cara, kita golongan yang ada pemikiran tinggi. Dalam kepala saya pemikiran tinggi, orang-orang yang pernah bergelar sastrawan apa semua itulah, bukan saya salahkan mereka, tidak. Cuma itu pun hak mereka juga. Fungsi mereka apa dalam rakyat, dan fungsi penulis novel popular ini apa? Bagi saya, atau sebab tadi kita gambarkan bahawa ini tinggi ini sebab dari kedua-dua perbincangan yang kita dengar, kita kata rakyat nak ini, pembaca nak ini. Jadi kita melayani apa yang mereka nak.
Sekarang Jadi fungsi yang sastra tinggi itu apa? baiklah, dalam sastra tinggi ini, kalau mereka ingin, kita kena ingat, kita zaman sebelum merdeka, zaman selepas merdeka, ini perjuangan yang tulen. Dan sekarang, ini perjuangan untuk family kita dalam mencari rezeki. Saya bukan tidak mengendahkan mereka, tidak. Saya salut mereka. Dengan kaki pun saya salut. Tapi masalahnya sekarang, kita sudah berubah. Maksudnya, kalau mereka ingin memperjuangkan sesuatu dan saya juga ingin memperjuangkan sesuatu, baik. Kalau orang yang berpikiran tinggi ini menjelaskan hal-hal solat, hal-hal ini dengan panjang lebar apa semua, dan saya pula masuk dengan sunan, apabila sunan itu mengembara, tibanya masuk waktu zuhur, mari kita solat. Sekarang tanya pada pembaca, mana yang lebih menusuk pemikiran hati mereka, sama ada penjelasan panjang lebar atau penjelasan saya. Yang penting sampaikan satu ayat, pesan Rasulullah sampaikan satu ayat daripada wasiatku. Jadi fungsi kita sama, itu saja. Fauzia, bagaimana melihat kritik dalam konteks melihat di mana novel-novel popular yang memenangi sayembara? Kerana sayembara itu dikatakan mewakili kualiti dari segi idea, kualiti dari segi kesusastraannya. Saya Tak penting menang sayembara. ya, secara peribadi bagi saya benda tu tak penting bagi saya. Secara peribadi bagi saya adalah bila saya menulis boleh memberi satu pengajaran kepada pembaca saya. Itu bagi saya memang penting. Bagi saya kejayaan bagi saya itu bukannya saya mesti menang anugerah. Kejayaan bagi saya adalah bila saya membuat sesuatu, pembaca saya membacanya, kemudian mereka menyebarkan kepada yang lain dan mengatakan buku tu bagus, buku tu seronok, buku tu ada isi dan kawan tu pun suka. Bagi saya itulah kejayaan bagi saya. Itu bagi saya lagi penting daripada apa yang saya nak wawarkan, yang saya telah menang anugerah ke. Dan kalau orang tak iktiraf kerana maybe penggunaan bahasa saya yang santai ke, bagi saya tak kisah, tak peduli. Sebab bagi saya untuk kita menyampaikan sesuatu kepada pembaca kita adalah sebab komunikasi. Penyampaian tu sampai. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang maybe orang kata senada ataupun bahasa baku ke, dia macam kalau tak sampai, mereka beli tapi mereka tutup buku tu pun tak ada gunanya. Jadi lebih baik saya gunakan bahasa yang mereka boleh terima, asalkan di dalam tu, sebab bahasa Melayu pun dia bahasa sastra termasuk dalam bahasa Melayu. Dia bahasa yang indah kan. Bahasa sastra, bahasa terpimpin dan juga bahasa pasar. Semua tu ada dalam bahasa Melayu. Jadi dalam sebuah novel tu tidak semestinya kita mesti menggunakan, walaupun dalam perbualan kita menggunakan bahasa yang begitu bahasa Melayu tinggi. Kita boleh gunakan bahasa santai, boleh gunakan bahasa-bahasa pasar sebab itu adalah bahasa Melayu. Sastra tu masuk dalam bahasa Melayu, bukannya sastra tu atas, bahasa Melayu tu di bawah. Itu penjelasan bagi saya lah. Okey, kita bersama Fauzia Syahri dan Ramli Awang Mursyid bercakap tentang benarkah novel popular ini tidak mewakili citra pemikiran tinggi. Anda boleh bertanyakan soalan apa saja, anda tidak akan dipengapakan. Silakan. Bismillah, saya ingin bertanya. Saya juga seorang penulis. Boleh saya tahu nama? Nama saya Anwar Usman. Sebelum itu saya ingin ucapkan tahniah kepada Ramli Awang Mursyid dan Fauzia Syahri kerana cuba membudayakan pembacaan. Saya rasa itu lebih penting daripada kita nak bicarakan sama ada sastra tinggi ke, sastra popular ke. Seperti dia katakan tadi, kita mempunyai peranan. Kita mula pada kecil dan kita naik ke atas. Kepada Ramli Awang Mursyid, ada satu soalan saya ingin bertanya di sini. Kawan saya lah di Singapura, dia mengatakan dia akan berhenti baca novel Tuan dan saya agak terpanjat sebab dia berkata Tuan bercerita tapi tidak ada falsafah, di mana saya tidak akan tegur. Bagi saya itu pendapatnya. Tapi saya banyak baca buku Tuan, saya rasa ada falsafahnya. Kerana mungkin dia terlalu tinggi, dia tak dapat melihat tu. Dia di atas, dia tak dapat melihat apa yang di bawah tu. Sedangkan gunung pun kita mula yang paling bawah tu agak luas daripada di atas tu. Apa pandangan Tuan
Tuan lebih bercerita dan tidak berfalsafah. Terima kasih. Ya, ini kawan kita dari Singapura. Ambil telefon, nanti kita pergi Singapura. Gelang. Itulah saya sebenarnya Tuan, saya tak bolehlah nak cakap, tak boleh. Ini tak boleh sebab seawalnya, walau kemana-mana pun saya pergi, saya kata saya bukan siapa-siapa. Tapi nasib baiklah, ada saudara mara daripada Kelab Ram, ada golongan pembaca, dan yang penting adalah Allah. Itu sudah memadai bagi saya. Pemikiran tinggi ini adalah peranan makhluk, ya, peranan makhluk terhadap sesuatu yang kita anugerahkan. Jadi saya tak boleh meninggallah apa yang dia kata, itu hak demokrasi. Cuma mungkinlah Tuan kata betul lah, mungkin pemikiran dia tinggi. Sebab kalau dalam buku-buku saya, mesti saya mengatakan bahawa Allah itu satu. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan, surah Al-Ikhlas. Saya kerap kali, sebab saya berusaha untuk mencari keberkatan Allah untuk penulisan. Sebab saya kerap kali mengatakan bahawa benda ini bukan setakat dunia. Saya junjung nanti di hadapan Allah Ta'ala. Katakanlah saya buat yang bukan-bukan dalam karya saya, nanti habis saya kena tibai nanti di akhirat. Jadi sebelum saya kena, biarlah saya ditibai di dunia apa semua, asalkan tidak menyentuh fizikal, okeylah kan. Kalau menyentuh fizikal kita keluarkan sunan lah. Cuma dalam hal-hal sedemikian saya cuma mengambil iktibar. Cuma sebagai manusia, sebagai makhluk, saya terus terang saya tak boleh nak catch up pemikiran tinggi ni. Sebab pemikiran tinggi ni banyak akalnya. Kalau kita buat begini, dia kata kenapa tak begini? Kalau kita buat begini, kenapa tak begini? Jadi sopa putih ni terangkat nanti paum gitu kan. Jadi daripada kita berkelahi benda-benda yang baik, mari kita sama-sama kerja, lagi senang. Sebab susah tau nak layan pemikiran tinggi ni, ada saja tak betul dan mereka selalu mengatakan mereka lah betul. Bagi saya lah, tak tahu orang lain. Tapi saya seada-adanya melayani semua pembaca. Saya bukan tidak mau dikritik, saya okey. Tanyalah Kelab Ram, diorang lagi teruk kritik saya. Tapi saya ambil iktibar. Setakat mana yang saya mampu untuk memuaskan hati orang, saya try insyaAllah. Tidak mungkin kita menghasilkan sebuah karya dan seorang karyawan yang boleh memenuhi selera semua orang. Itu tidak mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atuk Sdikulgai. Okey, saya sebenarnya nak menambah sedikitlah apa yang Tuan Ramli dan Kak Fauzia. Sebenarnya pada 15 dan 16 Disember 2006, polemik ini mula tercetus melalui bengkel novel popular antara intelektualisme dan komersialisme, di mana 16 naskah novel popular telah dibicarakan oleh 13 pembentang kertas kerja ketika itu. Saya merupakan salah seorang peserta bengkel, di mana karya Tuan Ramli iaitu Bagaikan Puteri dibicarakan oleh Dr. Muhammad Salih Rahmat. Selepas habis bengkel tersebut, para peserta masih lagi tercari-cari apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai novel popular. Sebab keseluruhan ketika itu bengkel pembentang kertas kerja masih gagal untuk mentutaskan antara pembezaan novel popular dan novel serius. Di mana pada ketika itu Razali Endon mengatakan bahawa novel popular dan novel serius ini ataupun sastra serius adalah seperti dua garis lari yang tak akan bertemu di titik mana pun. Walau bagaimanapun, sebenarnya pengkelasan atau pengkotakan label-label ini sebenarnya tidak wujud di kalangan, setahu saya lah, di kalangan penulis-penulis novel popular itu sendiri, di mana ia dilabelkan atau dikelas-kelaskan oleh para intelektual sastra, di mana mungkin mengatakan bahawa memenuhi tuntutan pemikiran ataupun tuntutan pembaca itu sendiri dikatakan sebagai berpemikiran budaya rendah berbanding intelektualisme dalam budaya kelas-kelas sastra, buku-buku sastra yang memenangi anugerah seterusnya. Jadi secara tidak langsung
kita masih berputar di spaksi yang sama untuk nilai-nilai ataupun label-label sebegini. Terima kasih Tuan Syed. Ya, mungkin agaknya di situ timbul yang perlu kita murnikan adalah klasifikasi novel itu. Saya melihat mungkin dia memula daripada novel popular yang mungkin tidak berat konten ilmunya kepada novel popular yang semakin memberat. Ya, dia julat di antara kandungan ringan dengan kandungan, kerana bila sebut novel popular, saya sebut beberapa kali di dalam pentas ini sofa putih. Kalau tuan-tuan lihat ya, penerbit indie menyenaraikan secara harian novel mereka yang terlaris di dalam pesta buku ini, dan novel yang konsisten berada di atas tajuknya babi. Anda tersinggung atau tidak? Itu popular, ya. Tetapi itu saya tak baca, saya tak boleh mengadili novel itu dengan berdasarkan tajuknya saja. Di dalam televisyen malam tadi saya menyebut novel itu tajuknya Tut, sebab TV saya tak boleh sebut itu. Tapi di sofa putih ni saya boleh sebut apa saja dan tidak dipengapakan. Soalannya apabila saya bertanya kepada penerbit, mereka menyebut, dia kata, ya yang salah bukan babi itu, soalnya kita punya sensitiviti kepada babi. Tetapi ya harus diingat, mengapa tidak digantikan perkataan babi itu dengan perkataan tut yang lain yang mungkin lebih geruh, berat nilainya. Ia masih popular. Dan dia argue mengatakan kandungan ilmunya tinggi. Jualannya mencanak-canak, tetapi budaya tingginya di mana? Begitu juga kalau kita melihat karyawan sastrawan negara, shit. Ya, istilahnya itu keras itu kan dan vulgar sifatnya. Tetapi pendekatan polemik idea dan kaedah literary tools yang digunakan luar biasa. Ya, kerana kita harus punya upaya untuk melakukan comparative perbandingan, ya, melakukan sastra perbandingan. Saya tahu polemik macam ni mengajak banyak soalan daripada tuan-tuan. Jadi saya nak beri ruang sebanyak-banyaknya untuk tuan-tuan silakan. Soalan utama ni bagi saya adalah persepsi tau. Ya. So sama ada sastra tinggi atau rendah sebenarnya persepsi. Saya membaca semua sastrawan negara punya apa ni? Ya. Novel, Ramli. Cuma mungkin Fajar Syahri saya belum terbuka hati untuk baca lagi lah. Minta maaf yang tu. Saya rasa benda tu persepsi. Saya rasa tak ada isu macam Atuk kata tadi. Isunya adalah mungkin saya terpaksa bersetuju juga dengan Fajar Syahri kata isu cemburu. Saya rasa dan berbalik pada Datuk Ramli kata rezeki itu masing-masing Allah dah tentukan. Cuma kita kena buat. Itu yang benda pertama. Benda yang kedua ialah cuma mungkin sastra ada pun tidak sastra. Saya rasa semuanya apa ni novel ada nilai sastra. Cuma satu benda yang isu yang selalu kita bincang, Ibu dengan Ramli dengan Datuk pun kita selalu bincang, benda menulis ni melibatkan pahala dan dosa. Bab tu saya terpaksa mengkritik lah yang benda-benda yang apa tak elok dan novel itu kita jangan highlightkan. Pasal saya selalu cakap kita hidup ni bukan untuk mati tau. Kita hidup ni untuk hidup balik tau. Untuk hidup balik esok dalam kubur. Faham lah. Itu yang perkara kedua. So perkara yang apa yang paling utama saya rasa persepsi itu apa tadi? Tinggi popular tu saya rasa tak penting jadi isu. Okay, yang penting message. Wallahualam. Saya yang saya nak cakap sikit tentang yang kata penerbit tinggi tu, dia memang saya setuju persepsi sebab bukan semua, sebab ada seorang pembaca saya, dia membaca novel saya baru bermula tahun 2011, yang mencadangkan kepadanya adalah seorang Profesor Madya. Dia pelik kenapa seorang profesor yang berdaya tinggi boleh cadangkan novel Fauzias popular, dan start dia baca novel saya daripada cadangan profesor tu. Dia terus baca ke semua 10 novel saya dan tak ada masalah dan dia suka. Jadi bagi saya memang saya setujulah persepsi dan pemikiran sesetengah orang yang mereka merasakan mereka bagus. Okay. Tapi sebenarnya mereka tak bagus. Kita saling bekerjasama. Yeah. Kita bila berada di atas kita kena pandang ke bawah. Jangan bila pandang ke bawah kita mandang rendah pada yang rendah tu. Dia tetap berguna kepada kita. Okay. Saudara Ramli mengulas apa yang dikomen tadi. Iyalah, saya Web Sutra seorang penulis tau. Dia ada novel baru Perang Armageddon, Tania. Dan saudara Atuk ni pun seorang penulis juga. Dan kita selalu discuss benda ni apa semua.
Saya kata diorang ni baik. Saya kata macam ni lah sebab saya tak suka banyak cakap tau. Saya suka banyak kerja. Jadi dalam istilah kasarnya, jangan habiskan duit kerajaan lah. Mari kita cari duit sendirilah. Itu bagi saya lah. Saya kata sebab benda ni sampai kiamat pun tak akan habis. Jadi Abang Rabi tak boleh salahkan saya. Saya hanya memenuhkan ruang 1 jam. Itulah. Dan ditugaskan. Dan akhir-akhir ini saya punya message, saya kata mari kita menulis, mencari keberkatan Allah. Itu saja yang saya boleh rangkumkan kepada keseluruhannya. Sebab dengan pemikiran manusia yang berbagai ilmu ini tak telayan kita. Memang saya tak telayan lah. Itu. Saya ada menyebut sedikit tadi apa yang Atuk sebut dan saya ulas bahawa agaknya kegagalan seminar 2006 itu mengklasifikasikan, meletakkan garis pemisah yang jelas adalah kerana mungkin 13 novel popular yang 16 novel popular, saya tak attend program itu. 16 novel popular yang dibentangkan itu adalah novel popular yang ada pemberat ilmu yang besar. Jadi memang sukar kerana muatan ilmunya walaupun dia popular, kita ambil novel popular barat misalnya, kalau dia bercerita tentang intrik politik, ia mencerdaskan pemikiran pembaca terhadap proses pemilihan dan politik tinggi, the high politics. Jadi bagi saya walaupun itu novel popular tetapi dia mencerdaskan, wah ini rupanya intrik politik yang berlangsung. Dia ada pemberat ilmunya di situ. Dia bukan semata-mata melayan fantasi seronok ya, tetapi ada muatan yang berat. Jadi kalau ketika semua 16 itu adalah penulis intrik seperti Ramli, mungkin pemberat ada stratanya itu. Novel pop tadi saya berikan contoh indie misalnya, popular, sangat popular, tetapi muatan ilmunya apa? Sedangkan ada novel popular yang muatan ilmunya besar tapi masih menghiburkan. Mungkin kerana itu kita menjadi kesukaran membedak-bedakkan. Waktu saya menulis Adam. Saya banyak merujuk kepada Dan Brown, Jack Ryan. Dan apabila saya membaca buku-buku yang menceritakan tentang kajian Rumah Putih, saya tak faham. Tapi apabila saya melihat Jack Ryan punya persepsi, saya faham. Betul. Rupanya White House ni, dia ada satu Oval Office tu, memang dia cermin itu kalis peluru. Jadi saya faham. Oh, okey. Jadi maksudnya bagi saya itu tinggi tau. Sebab dia telah membuat kajian bagaimana operasi White House itu berlaku. Dan apabila kita tengok sekarang pun banyak White House down, apa lagi Olympus, fallen Olympus. Jadi kadang-kadang betul ke diorang ni di bawah tanah tu ada itu, ada ini. Cuba nanti saya buat. Kadang-kadang itu propaganda saja. Bentuk thriller, Putrajaya mungkin di bawah ada ini apa semua. Jadi orang berpikiran tinggi ni, betul ke? Nah tengok, saya pun dalam hal-hal ini, saya boleh juga mempersoalkan sedemikian rupa. Dan saya bersetujulah dengan saudara Said bahawa bagaimana pemikiran tinggi ini kita ikut kategori kita lah. Kotak-kotaknya. Macam saya, mungkin saya dianggap tinggi oleh pembaca saya, tapi tidak dianggap tinggi oleh orang ini. Tak mengapalah. Dan Fauzia pula, bila fenomena ombak rindu, dia punya pembaca menganggap itu tinggi. Dan ada yang sedemikian pula, mungkin ada yang mengatakan itu cerita biasa, tapi saya menganggap tinggi sebab pencetusan fenomena itu berlaku. Dan kalau saya ingat pada tahun 2006 seminar itu diadakan macam kalang kabut tau. Kalang kabut, nak buat itu, nak buat ini. Sedangkan konsep popular itu sendiri pun saya tak tahu dari mana wujudnya. Tiba-tiba saja ada muncul popular. Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, Mona Gersang, novel Mona Gersang dikatakan picisan, tapi ramai orang baca. Mungkin yang berpikiran tinggi pun curi-curi baca juga. Jadi itulah namanya Gersang kan. Jadi itulah yang bagi saya ini polemik sajalah. Saya bawa satu dimensi lain ya bila melihat soal pemikiran budaya tinggi novel popular ni, kepada satu dimensi di mana kita mengeksport budaya kita. Dan ekspor itu kalau dalam konteks dunia kesusastraan,
kita harus melihatnya pada pentas pengkritik sastra antarabangsa. Ekspor misalnya karya-karya sastrawan negara yang telah pun diterjemahkan kepada pelbagai bahasa masuk ke dalam literary debate di peringkat antarabangsa C-Wright Award di peringkat itu ya. Mungkin Fauziah boleh bantu saya melihat soal apakah ada novel yang kita anggap novel popular tetapi diterjemahkan dan mendapat review di peringkat antarabangsa oleh pengkritik-pengkritik. Kalau begitu mungkin kita boleh mengatakan ya benar. Kerana bukan hanya kita seronok menjadi jago kampung, tetapi di peringkat antarabangsa juga pengkritik sastra antarabangsa mengatakan inilah kualiti ekspor ilmu dan budaya tinggi yang mereka ingin lihat dari Malaysia. Apakah ada dalam peringkat ini novel pop yang tiba ke peringkat itu? Benda tu boleh ada bagi saya. Macam mana? Benda tu boleh diadakan kalau contohlah okey. Ombak Rindu lah. Kalau ada pihak-pihak yang berada di atas tu yang mereka kata mereka adalah berbudaya tinggi, kalau mereka tidak melabelkan, kalau mereka melihat semua novel tu sama rata, tidak menghadkan pemikiran mereka, mungkin ada antara novel-novel yang dianggap popular dan laris itu boleh dibawa ke atas. Tapi jika mereka dah menghadkan, dah melabelkan, dia dah orang kata pemikiran mereka dah takkan baca, takkan pandang, jadi benda tu takkan berlaku lah nanti. Dalam 18,000 judul yang dihasilkan oleh Malaysia setahun, tentulah pihak yang di atas itu dia ada neraca dia. Nak gambarkan bahawa ini boleh mewakili Malaysia di pentas sastra antarabangsa. Bagaimana agaknya neraca yang harus mereka lihat? Okey, Ombak Rindu ni wajar. Berbanding dengan mungkin Arenawati. Bagaimana boleh mereka melakukan itu? Justifikasi untuk mereka bawa. Kerana gambarannya tadi macam sebenarnya mudah. Ombak Rindu dah popular, bawalah. Agaknya neraca apa yang mereka gunakan untuk menilai kualiti sama ada boleh mewakili Malaysia atau tidak ini? Susah kita. Abang Ramli. Dia bos, senang saja. Saya gunakan bos lah. Ya. Dia senang saja benda ni. Kalau kita rujuk filem Journey. Katakanlah filem Journey itu tak mencapai 17 juta pungutan. Ada orang nak bising tak? Tak. Ombak Rindu. Ombak Rindu. Kalau tak mencapai 10 juta, ada orang nak bising? Tak. Tapi apabila saya tengok Journey itu dia biasa saja. Tapi orang komen inilah film family, inilah itu ini. Bagi saya senang saja. Saya tak pasti Journey itu berdasarkan novel? Tak, bukan. Okay. Ini saya merujuk kepada filem. Okey. Macam Fauziah Syari, macam saya. Kita terjemahkan buku kita. Kemudian kita angkat ke peringkat antarabangsa. Kita main marketing. Apabila bising di peringkat secara tidak langsung kita memanggil pengkritik untuk percayalah cakap saya. Secara tidak langsung kita memanggil pengkritik untuk mengkritik kita punya karya. Apabila sudah dikritik ke peringkat antarabangsa, automatically populariti itu akan datang. Akhirnya merujuk kepada populariti juga. Ya, tapi soalan saya tadi dalam lambakan judul yang ada. Kalau satu tahun kita ada 18,000 judul, karya yang boleh mewakili Malaysiana. Jadi perlu ada neracanya itu. Mengapa ambil Ombak Rindu tidak diambil Tombiro misalnya untuk dibawa ke antarabangsa? Jadi perlulah ada garis panduan menentukan yang mana satu kan? Itu susah dijawab. Tapi Sunan Musafir dah sampai Jerman dah. Frankfurt. Tapi sama ada berkembang atau tak, kita tak tahu. Tapi kalau untuk perincian seperti yang Tuan minta, saya tak boleh jawab soalan itu. Sebab siapalah saya kalau dibandingkan dengan Arenawati? Siapalah Fauziah Syari kalau dibandingkan Osman Awang? Maksudnya kita menghormati yang lama dan kita tidak pernah hari ini mewujudkan polemik-polemik seperti ini. Di situ ironisnya, kerana di peringkat awal kita kata semua sastra itu kita pukul borong. Tetapi apabila kita nak bawa, kita membahagikan pula, oh itu sastrawan negara dan kita bukan. Jadi itu yang cuba saya gariskan supaya kita dapat memahami kotak di mana kita berada dalam membicarakan tentang tema ini. Kita bersama Ramli Awang Mursyid dan juga Fauziah Syari. Silakan untuk soalan berikutnya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amin.
dari Legacy Ohad, penulis ITBM juga. Dan saya belajar dalam bidang sastra, minor linguistik. Sebenarnya kalau kita bincangkan tentang sastra popular versus sastra tinggi ni, sebenarnya tak berkesudahan pun sebenarnya. Seperti kita kata Saudara Ramli, kami terjerat 1 jam dengan tajuk ini dan saya perlu penuhi sebenarnya 1 jam itu. Kunci dia mudah saja. Sebenarnya kita kena rephrase ataupun memfrasakan semula popular itu sendiri. Yang saya faham adalah sebenarnya satu bentuk kata yang bermakna suka ramai. Jadi kalau kita kata novel-novel popular diterima ramai, maka wajarlah kita kata dia popular kerana diterima oleh orang kata mungkin tidak majoriti tapi khalayaknya besar. Jadi boleh kita kata ia sebagai sastra popular, novel popular. Dan kita sebenarnya tidak boleh menidakkan memang wujud klasifikasi sastra tinggi, sastra popular, penerbitan indie, tetapi pokok pangkalnya seperti kata Saudara Ramli tadi, satu saja sebenarnya, semua sastra. Cuma klasifikasi ini tidak boleh kita nafikan sebab dia terbentuk disebabkan oleh faktor seperti isi dan juga khalayak. Cuma tidak wajar kita polemikkan kerana semuanya sama saja. Dan kalau kita berbalik kepada budaya tinggi tidak semestinya disalurkan melalui sastra tinggi sahaja. Sastra popular kalau diterima ramai disebabkan bahasa yang mudah tetapi menyalurkan satu fahaman yang tinggi, falsafah yang tinggi, saya rasa tidak ada masalah pun. Dari skop yang lebih besar, contoh sekarang ni fenomena penerbitan indie, kalaulah bahasanya minta maaf celupar sekalipun, tapi kalau dia menyalurkan satu fahaman yang baik, maka tidak bermasalah dari segi pemikiran tinggi itu di mana. Di sastra tinggi, di sastra popular ataupun di penerbitan indie, semua sama saja. Jadi tak patut timbul masalah lah saya nampak di sini. Cuma saya nak bertanya kepada Saudara Ramli dan juga Puan Fauzia, adakah kewujudan sastra popular ni sendiri bermaksud menolak pemikiran, maksudnya menolak sastra tinggi? Dan saya nak bertanya juga sama ada Saudara Ramli dan juga Puan Fauzia, adakah sudah membaca sebenarnya karya-karya sastrawan negara, karya-karya yang kita kata kononnya sastra tinggi ni? Kenapa timbul perkataan konon di situ? Kerana sebenarnya konon itu menggambarkan ianya tidak tinggi. Maksud saya sebab kononnya tu dikatakan yang dikelaskan oleh orang-orang tertentu ini. Bezakan antara yang dikatakan dengan konon. Pemilihan perkataan, saya faham. Okey, itu saja. Okay, terima kasih. Silakan. Tapi pada saya cara penyampaian, novel tu dah lama dah. Cara penyampaian dalam tu yang penting bagi saya. Dan dia punya bahasa pun bagi saya tidak keterlaluan dia punya sastra tu. Yang penting pada saya adalah komunikasi. Kalau nak kekalkan sastra tu, sebenarnya bagi saya sastra ni boleh juga jadi popular kalau dalam ada 50 bab, setiap satu bab tu cukup maybe 1 perenggan, 2 perenggan cukup. Jangan sampai 2-3 muka dengan bahasa-bahasa nan indahnya. Itu akan menyebabkan pembaca tu bagi saya dia akan tutup buku. Sebab dia nak tahu perjalanan watak tu, bukannya perjalanan indahnya bahasa tu. Memang perlu, tapi dalam masa sama perjalanan cerita tu, watak tu yang lagi penting. Yang sastra tu untuk menyempurnakan dia punya cerita tu perlu ada, tapi bukan terlalu banyak untuk setiap bab. Jadi sastra itu pun saya pastilah dia yang dikatakan benda tinggi tu akan jadi popular juga, dan mungkin lebih popular dari yang dikatakan popular ni. Pada saya. Saya baca Badai Semalam, saya baca. Siapa lagi? Osman Awang. Tulang-tulang berserakan. Sarina saya baca. Saya suka. Cuma apabila di tangan saya nak pantas. Pantas tu. Macam kita tengok movie. Sorry sebab minta maaf saya banyak merujuk pada filem. Saya nak pantas, dan kalau boleh saya tak membenarkan pembaca saya menguap. Yang dulu memang dia punya karya memang bagi saya
agung sebab mereka dengan falsafah mereka sendiri apa semua. Tapi kami ni yang baru ni bukanlah baru sangat. Cuba untuk mengubah sedikit demi sedikit supaya kalau dulu kita tengok wayang pacak, sekarang kita tengok digital. Maksudnya kita percepatkan. Tidak ada masa untuk berlengah-lengah dalam plot penceritaan itu. Itu saja. Jadi kalau ada soalan lagi silakan, saya berikan ruang. Ya, ada lagi nak bertanya soalan? Roslan Dafinki pun nak tanya juga. Boleh, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bersetuju ke tak nak bersetuju dengan tajuk ni? Saya bersetuju untuk bersetuju. Okey, silakan. Tak, ini merupakan satu mungkin soalan dan pandangan jugalah ya, berkenaan dengan novel popular, penulis popular ataupun penerbit karya popular. Ini saya sendiri pun agak mengelirukan. Jadi saya minta pandangan daripada penulis mungkin. Kerana Abang Ramli Awal Mursyid sendiri pun pernah menerbitkan karyanya dengan sebuah penerbit yang kita anggap tidak menerbitkan karya popular. Misalnya di Utusan Peipan. Jadi orang tak menganggap itu karya popular. Tapi bila saya baca isi kandungannya, saya juga pernah baca buku Abang Ramli Awal Mursyid kan. Dan itulah genrenya sebenarnya. Begitu juga dengan Pan Fauziah Ansari juga, kita ada terbitkan dengan ITBM juga kan sebelum ni. Jadi saya fikir indikator untuk mengatakan sebuah karya itu karya popular dan sebagainya, salah satunya dilabelkan sebagai terletak kepada penerbit. Ada penerbit yang menerbitkan karya-karya yang bersifat popular. Apabila penulis itu pergi menerbitkan karyanya di sana dan dilabelkan sebagai karya itu karya popular. Tetapi penulis yang sama pernah memenangi hadiah sastra mana-mana sayembara misalnya. Apa pandangan penulis? Pentas dibuka semula, silakan. Berikan komen, silakan Fauziah. Ya, popular tak popular tu penerbitnya. Pergi kepada penerbit popular, popular lah genrenya. Pergi kepada ITBM, dia di skema lah. Saya hanya boleh sebut itu di sofa putih saja. Yalah pasal waktu Peipan tu saya hantar untuk Sako. Dan saya sudah lama mengidamkan Sako. Dan kalau yang sekarang ni pun dia lebih kepada komersial. Pun dua-dua seimbang lah. Tapi mana kita nak sama ada sekarang ni pun kita bekerja untuk apa? Untuk gaji. Dan saya terus terang lah, saya menulis untuk menjana pendapatan, untuk menyenangkan keluarga. Dan persepsi itu orang lain selagi pembaca saya, kelab saya tidak curiga pada saya, it's okay. Siapapun mereka yang berfikiran tinggi, macam-macam cakap, it's okay lah, itu dia lah. Itu dia. Cuma bagi saya menulis untuk menjana. Dan Sako itu memang sudah saya lama idam. Bila kita bubuh dalam minda kita, insyaAllah kita akan dapat. Dan saya bubuh dalam minda saya sekarang adalah, saya bekerja untuk menjana pendapatan, untuk menyenangkan keluarga. Dan saya bukan orang berasal daripada orang yang senang. Sebab itu, dengan gifted daripada anugerah daripada Allah ni, saya cuba sedaya upaya untuk menjadi orang yang senang. Itu. Saya dah kurang menulis dah. Saya sekarang banyak menerbitkan novel. Jadi samalah macam Ramli, dia untuk menjana pendapatan, kan Cik Ramli, menjana pendapatan. Yang soalan yang kata kalau kita pergi ke penerbit popular, kita akan jadi popular, tapi bagi saya tak setujulah. Sebab untuk jadi popular, kalau dalam waktu yang singkat tu, saya rasa tak popular lah. Dia kena berterusan. Jadi untuk berterusan, pada saya ia bergantung kepada isi karya itu sendiri. Kalau you pergi ke sebuah syarikat yang popular, tapi cerita you tak seberapa popular tu sekejap sebab syarikat tu popular, ada pengiklanan yang baik. Tapi apabila dibaca, isinya tak berapa, ia akhirnya tak popular juga. Saya punya pendapat lah. Yang penting sebenarnya adalah karya itu sendiri, bukan
di mana diterbitkan. Karya itu sendiri bagaimana? Cover, betul. Cik Ramli dah tambah. Cover itu bagaimana? Ia akan memang membantu sebab sekarang lambakan novel terlalu banyak. Bila orang pergi kedai buku, pertama dia tengok cover. Cover tak menarik, dia pergi cover tu. Menarik cover, dia belakang sinopsis. Dia baca sinopsis kat belakang. Kalau tak menarik, dia letak juga. Kalau menarik, dia ambil. Sedangkan cover yang yang pertama tu cover tak menarik tapi mungkin isi dia sedap. Jadi dia kena seimbang. Cover menarik, isi pun menarik. Tapi kalau cover menarik, isi tak menarik, popular pun sekejap. Jadi penulis kena pastikan karya dia menarik, penerbit kena pastikan covernya menarik, seiring. Okey, terima kasih. Macam dulu bos, ingat tak? Don't judge book. Sekarang tak boleh pakai lagi dah. Sebab kalau kita nak jual barang, kita kena cantik. Kalau macam kata Tun Mahathir dulu zaman Tun Mahathir dia Perdana Menteri, kalau kita nak jual barangan tempatan kita ke luar negara, pembungkus tu kena cantik. Jadi falsafah lama tu dah tak boleh pakai dah, termansuh bagi saya lah. Ya, falsafah don't judge the book by its cover itu tidak boleh terpakai dah sekarang. Sekarang tak boleh Tapi pakai. yang you are what you read itu pakai. You are what you read. Itu kekal. Kita berikan tepukan khatimah kepada kedua-duanya. Terima kasih kepada Fauziah Syahri dan Ramli Awang Mursyid. Jangan lupa besok adalah merupakan penutup Sofa Putih bersama Datuk Johan Jaafar dan Khalid Saleh bercakap soal teater. Jumpa lagi. Assalamualaikum.